Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah anda mendengar perkataan Pak Sanggup? Pak Sanggup ni satu ketika dahulu sangat popular dalam masalah perkahwinan. Sekarang ni anak-anak muda jarang mendengar istilah ini. Orang dulu selalu mendengar istilah ini, dan cerita Pak Sanggup ini sering berlaku dalam kehidupan masyarakat, terutama di kampung. Maksud Pak Sanggup ni ialah seorang lelaki yang sanggup mengahwini seorang perempuan yang telah mengandung atau hamil hasil perzinaannya dengan lelaki yang lain. Jadi kebiasaannya seseorang perempuan yang hamil ni, dia akan berkahwin dengan lelaki yang menyebabkan kehamilannya. Itu kebiasaannya begitu. Tapi ada juga masa dan ketikanya lelaki yang berzina dengan dia sehingga menyebabkan kehamilan dia tu melarikan diri dan tidak mau mengambil sikap bertanggungjawab. Dia tak mau berkahwin dengan perempuan itu. Kadang-kadang dia menghilangkan diri, cari tak jumpa. Jadi bapa kepada perempuan tu menanggung malu. Jadi orang dulu-dulu dia usahakan bagi ada seorang lelaki yang mau berkahwin dengan perempuan itu. Jadi orang yang mengusahakan lelaki untuk berkahwin dengan perempuan itu biasanya ahli keluarga perempuan itu sendirilah. Bapa dia, ibu dia, pak saudara dia, datuk dia dan seumpamanya. Dan lelaki yang mau berkahwin dengan perempuan tu bukan lelaki yang menyebabkan kehamilan tu. Lelaki itulah yang dipanggil Pak Sanggup. Ada beberapa ciri untuk kita kenal pasti siapakah lelaki Pak Sanggup ini. Yang pertamanya, lelaki yang menjadi Pak Sanggup ni ialah lelaki yang tidak berapa cerdik dan tidak mampu berkahwin seperti biasa. Mana dia tidak memiliki kemampuan keuangan yang cukup dan dia punya tahap kecerdikannya rendah. Itu biasanya satu. Yang kedua, ciri-ciri Pak Sanggup ni, perkahwinan dia dengan perempuan hamil itu tanpa sebarang bayaran wang hantaran dan tanpa sebarang pemberian macam barang mai, hantaran apa semua tidak ada, kecuali mas kahwin yang bernilai rendah, RM24, RM44, begitu saja. Dan ciri yang ketiga adalah Pak Sanggup ni ada masalah juga. Sebahagian daripada lelaki yang menjadi Pak Sanggup ni dia diupah dan dibayar dengan bayaran yang tertentu. Sebab apa? Kerana kesediaannya untuk mengahwini perempuan yang hamil itu. Yang keempatnya, anak yang dilahirkan nanti akan dinasabkan atau dibinkan kepadanya. Mana orang dulu-dulu punya cerita, tak peduli halal haram. Anak yang dilahirkan nanti dibinkan kepada lelaki Pak Sanggup itu. Dari segi hukum syarak, binkan itu adalah haram dan berdosa. Tapi orang dulu-dulu buat kerana kecetikan ilmu, kejahilan dan seumpamanya. Ciri yang keempat untuk kita mengenali Pak Sanggup ni ialah perkahwinan yang diusahakan itu tujuannya untuk menutup malu keluarga perempuan jika dia melahirkan anak tanpa suami. Itu pada fikiran orang dulu-dulu lah, nak tutup malu. Sebenarnya malu tu tak boleh tutup dah. Tapi diusahakan juga supaya bila perempuan itu dilahirkan, maka dia ada suami, boleh dibinkan. Dulu sistem pendaftaran tak ketat. Bolehlah dibinkan dengan lelaki Pak Sanggup itu. Tapi sekarang sistem di pejabat pendaftaran pun dah ketat, nak tunjuk surat nikah dan seumpamanya. Sebab itu kewujudan Pak Sanggup pada ketika ini boleh kata sudah tiada lagi. Dan ciri yang keempat untuk kita mengenali Pak Sanggup ni ialah ada juga sesengah Pak Sanggup ni setelah dia berkahwin dengan perempuan itu, dia diminta oleh ibu bapa perempuan itu supaya menceraikan isteri yang dikahwininya itu setelah isteri itu melahirkan anak. Seolah-olah keluarga itu dia cuma minta kahwin sebentar saja bagi melahirkan anak, kemudian boleh anak itu dibinkan pada dia. Apa itu? Mereka minta dia menceraikan isterinya itu. Jadi kesimpulan dia, perkahwinan Pak Sanggup ni sah
selama mana mencukupi rukun dan syarat sah nikah. Jika keluarga perempuan mensyaratkan pak sanggup menceraikan isterinya selepas melahirkan anak, maka perkara itu jadi makruh. Jadi makruh jika dia bersetuju menceraikannya selepas perempuan itu melahirkan anak. Melahirkan anak. Jika dia menyatakan persetujuan dalam akad nikah, maka akad nikah itu batal sebab mensyaratkan, jadi tidak sah. Jadi saya highlightkan perkara ini untuk generasi muda. Kadang-kadang tidak pernah mendengar istilah pak sanggup. Jadi pak sanggup ni seorang lelaki, cara kita nak kenal dia, tak apa teradik, kemampuan terhad, sanggup untuk berkahwin dengan perempuan yang hamil daripada lelaki yang lain, dan kadang-kadang diupah. Jadi kalau dalam konteks kehidupan zaman sekarang, sebab orang pun dah makin belajar, kalau ada orang mempeluang untuk jadi pak sanggup ni, elaklah. Kerana perkara seperti ini dia lari daripada matlamat yang asal. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi